Atas dasar itulah kita harus memerhatikan hal ini dan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Ada benar atau tidak apa yang disabdakan oleh Rasulullah sudah berlaku ataupun mungkin akan berlaku di masa depan, yang kita tidak ketahui bilakah hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini bakal berlaku. Pertama, la yabqal minal islami illa ismuhu. Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja. Ini memaksudkan kepada kita bahawa rata-rata umat yang beragama Islam di akhir zaman berkemungkinan besar hanya namanya saja yang Islam. Mungkin agamanya ini tercatat atau tercatat di pengenalan masing-masing, IC masing-masing, tetapi cara kehidupan Islam yang sebenar sudah jauh daripada kehidupannya. Cara dia berkomunikasi dengan orang lain sudah tidak menggambarkan Islamiknya dia. Cara dalam berpendidikan mungkin juga sama. Cara dia berhubungan dengan orang lain mungkin juga sama. Dan cara dia hidup bermasyarakat mungkin sudah tidak menggambarkan hakikat agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, saya buat perbandingan yang mudah. Tuan-tuan, bila kata kita menyebut Islam, kita memang mengharapkan Islam ini sentiasa ada, sentiasa dekat, sentiasa rapat dengan kita. Dan kalau boleh kita berkehendakkan sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar kehidupan terakhir kita yang namanya kematian juga berakhir atas agama ini, iaitu Islam. Tetapi hakikat Islam yang sebenarnya bukanlah dikatakan Islam itu kerana nama kita Muhammad. Tidak. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Ja'far. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Aisyah sebagai contoh. Dan bukanlah orang yang bernama Robert itu tidak Islam. Bukan orang yang bernama John itu memaknakan dia tidak Islam. Nama adalah sekadar nama, dan perletakan nama pada seseorang bukanlah gambaran sebenar bagi agama ataupun akidah yang diwakili oleh individu atau batang tubuh seseorang. Begitu juga Islam kita bukanlah kerana kita berpakaian baju Melayu, kain sarung semestinya orang tu Islam. Kita berbaju kebaya, berbaju kurung, bertudung litut, tidak semestinya Islam. Ataupun kita melihat jenis-jenis pakaian lain yang tidak memaknakan atas nama agama. Dan bukanlah kita Islam kerana lahir beribu bapa kan Islam. Kita bukan Islam kerana dilahir di perkampungan yang rata-rata peratusan besar adalah orang Islam. Tetapi kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya bila kita telah menerima apa yang disyahadahkan oleh kita, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin walaupun nama kita pada masa itu John, tetapi bila kita mengucapkan kalimah syahadah tadi, bermakna Islam telah menjadi agama kita. Islam telah menjadi pegangan kita. Walaupun mungkin kita tidak bersongkok, walaupun mungkin kita tidak berkopiah, walaupun mungkin kita tidak berjubah, tetapi lafazan asyahadah tadi telah memungkinkan kita menjadi seorang Muslim. Bila kita Muslim, kita kena ada keimanan, kita kena ada kepercayaan, tuan-tuan, daripada apa yang kita ucapkan, manifestasi daripada kalimah syahadah, memperakui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga kena memperakui
bahawa Muhammad itu adalah seorang hamba Allah yang berpangkat Nabi serta berpangkat Rasul. Ini adalah keimanan, ini faith, ini kepercayaan. Tetapi dalam agama Islam, kita hanya bukan berpaksi kepada keimanan semata-mata, tetapi ada satu lagi yang perlu dihubung kaitkan, di-connection dengan iman, iaitu ilmu. Iman tidak akan sampai ke mana-mana tuan-tuan tanpa ilmu, dan ilmu tidak akan berasas dan bererti sama sekali sekiranya tidak disertakan dengan iman. Sebagai contoh, kalau dipersoalkan iman tanpa ilmu, kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman kepada Allah. Dia tidak memaknakan apa-apa. Tetapi satu lagi yang saya harapkan kita faham betul-betul ialah ilmu. Ilmu tentang apa yang kita imani tadi. Bila kita kata kita beriman kepada Allah, maksudnya kita kena berilmu apa-apa yang berhubungan dengan Tuhan yang kita imani, Allah itu. Jadi ilmu yang kita perlu ada berkaitan dengan Allah ialah, rata-rata dalam perbahasan ilmu tauhid merangkumi 4 benda. Zat Allah, sifat Allah, nama-nama Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Ni yang kita kena pelajari. Apa yang berhubung kait dengan Allah, nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan-perbuatan dia, barulah kita dapat mengenal apakah unsur ataupun zat yang dinamakan sebagai Allah yang kita percaya dan kita imani itu. Tidak cukup dengan setakat mengatakan aku percaya pada Allah, aku beriman pada Allah, sedangkan dalam masa yang sama kita tak mengerti dan mengetahui apa-apa berkaitan dengan Allah. Di sinilah pentingnya ilmu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rangkap syahadah yang kedua. Berimankah kamu kepada Rasulullah? Ya, aku beriman. Kamu beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir? Ya, aku beriman. Tidak memadai dan mencukupi sehingga kita berilmu tentang Nabi Muhammad. Maka kita mempelajari tentang junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wajib bagi seorang Rasul, apa yang harus bagi seorang Rasul, apa yang mustahil bagi seorang Rasul, dan mempelajari dengan sebaik-baiknya setiap peristiwa sejarah yang kita namakan sebagai tarikh dan sirah bagi Nabi Muhammad dari awal kelahiran baginda sampailah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dianggap kita benar-benar berilmu, baru dianggap kita benar-benar mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan Muhammad Rasulullah. Jadi di sinilah pentingnya iman dan ilmu. Dan jangan sesekali kita berilmu tanpa beriman. Ilmu yang tak ada basis, ilmu yang tak ada dasar ialah ilmu yang tak dihubungkan dengan keimanan. Baik, bila kita melihat kepada konteks Islam hari ini, bila kita sebut sebagai Islam, apa dia Islam? Islam itu agama, Islam itu cara hidup, Islam itu way of life. Siapa yang memperkenalkan Islam kepada kita? Yang memperkenalkan Islam kepada kita ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi usaha dan tangan-tangan sahabat, ulama-ulama daripada zaman ke zaman, daripada abad ke abad, sehingga Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu sampai kepada kita. Alhamdulillah, atas berkat usaha ini, dakwah itu sampai sehingga kita dapat mengecapi nikmat iman dan nikmat Islam cukup besar, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi jauh lebih itu, apa yang diperkenalkan sebagai Islam oleh Nabi Muhammad ini cara hidup. Cara hidup yang bukan berpandukan kepada akal Nabi,
cara hidup yang bukan berpandukan rasa-rasa Nabi, cara hidup yang bukan berpandukan agakan Nabi, tetapi Nabi menerima wahyu daripada Allah. Bila menerima wahyu daripada Allah, bermaksud agama ini dia ada disiplin dia. Dan dalam disiplin agama ini termasuklah kita anggap sebagai benda-benda yang diperintahkan oleh Allah dan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kerana apa ada benda-benda seperti ini? Bentuk-bentuk perintah, bentuk-bentuk larangan. Kerana kehidupan manusia yang dibentangkan oleh Allah ini adalah sebentuk ujian. Dia nak melihat sejauh mana manifestasi yang terungkap daripada kalimah syahadah tadi. Dari awal kamu sudah memperakui aku sebagai Tuhan kamu, dan aku sebagai Tuhan kamu inilah yang menurunkan agama ini, yang memerintahkan kamu sekian-sekian. Aku jualah zat yang melarang kamu sekian-sekian, yang membolehkan hal tertentu dan melarang kamu daripada melakukan hal tertentu. Tiba-tiba kita beriman kepada Tuhan yang menurunkan prospek-prospek tersebut. Hari ini kita banyak songe, hari ini kita banyak cakap, cuba mempertikaikan apa yang telah ditetapkan dan ditentukan olehnya. Kenapa kita mesti kena buat ni? Kenapa Allah suruh kita buat ni? Pasal apa benda ni tak boleh makan? Pasal apa benda ni tak boleh minum? Benda ni kalau tak boleh menyusahkan lah. Benda ni kalau tak boleh tak menyeronokkan lah. Kenapa hal-hal ini sering terjadi? Kenapa hal-hal ini keluar sedangkan kita sudah bersyahadah untuk mengikuti secara mutlak apa yang datang daripada dia dengan keimanan yang kita ucapkan tadi? Dan kita yakin pada dia, kita beriman pada dia, kita bertuhankan kepada dia. Apa yang dia perintah, laksanakanlah. Apa yang dia larang, tinggalkanlah. Jadi yang paling banyak berlaku ialah bila mana hari ini Islam tu Islam lah, tetapi way of life tadi sekian lama semakin terhakis dan terancam. Kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila kata Islam, dia ada panduan dia, guide pada yang kedua tadi. Antaranya ialah Allah memerintahkan kita supaya bersolat. Tapi ramai tak? Ya, nama dalam IC Islam dan dianggap beragama Islam, tapi dia sendiri tinggal semayang. Jujur, ada ke tak ada? Ada. Jadi boleh tak kita nak meletakkan inilah yang dikatakan Islam tu cuma tinggal nama? Ada orang yang kaya tetapi lari daripada bayar zakat. Benda ni tuan-tuan tak boleh nafi. Bukan semua orang, tapi nak habaq ada. Dia Islam, dia kaya, haul dan nisab mungkin cukup bagi dia, tapi dia tak mau bayar zakat. Puasa bulan Ramadan 30 hari yang diwajibkan, ada yang tinggal, ada yang tak puasa langsung walaupun dia kata dia seorang Islam. Ada. Haji langsung tak punya niat nak pergi ke Mekah, tapi Bangkok dia boleh sampai, London dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, UK dia boleh sampai. Tapi punya niat untuk sampai ke tanah suci langsung tak ada dalam diri dia. Ini juga berlaku kepada sebahagian.